Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk memberikan saya ruang dan peluang berkongsi pendapat saya tentang situasi politik di negara ini agar Malaysia mempunyai sebuah kerajaan tanpa DAP. Itu jelas. Dan sempena Syawal pada tahun ini, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di negara ini, dan juga saya nak mohon maaf zahir dan batin sekiranya ada tutur kata saya, pendekatan saya, buah fikiran saya yang tidak disenangi oleh setengah pihak dalam semua video-video Dr. Amran yang saya buat sebelum ini. Dan saya sebagai seorang manusia biasa tidak lari daripada membuat kesilapan, dan seperti yang kita faham, seperti yang kita tahu, dalam dunia politik ini apabila anda menyertainya, anda akan mencipta instant enemy ataupun musuh-musuh segera yang tidak akan bersetuju, tidak akan suka, tidak akan senang dengan apa jua yang anda lakukan. Tetapi saya sebagai seorang manusia biasa ingin memohon maaf jika ada perkara-perkara yang saya buat sebelum ini tidak disenangi, tidak disukai oleh mana-mana pihak. Okey, dalam video kali ini saya nak mengulas ataupun berbicara tentang kabar-kabar angin yang kononnya Perikatan Nasional ini, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin akan tumbang tak lama lagi kerana Pakatan Harapan sudah mempunyai angka yang cukup, jumlah ahli parlimen yang cukup untuk mereka menumbangkan kerajaan Perikatan Nasional, iaitu mereka mempunyai lebih 112 dan ke atas untuk mereka menubuhkan sebuah kerajaan baru, walaupun semua orang tahu kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang memerintah negara selama 22 bulan adalah sebuah kerajaan yang gagal dan tidak menjaga hati dan sensitiviti majoriti rakyat negara ini, terutama orang Melayu, kerana adanya DAP. Mereka tidak bertuasa. Mereka tak pedulikan rakyat. Mereka tidak mendengar suara rakyat. Sebaliknya, mereka hanyalah tamakkan kuasa, power hungry untuk mereka menjadi kerajaan semula tanpa mereka memikirkan apa jua kesan terhadap masa depan negara. Bagi saya, jika benar mereka mempunyai 112 dan ke atas ahli parlimen yang menyokong Pakatan Harapan ini, senang je. Tak payah nak buat PC, tak payah nak buat cerita kabar-kabar angin dan sebagainya, suruh blogger itu dan blogger ini tulis, tak payah. Mereka buat FB Live. Mereka buat FB Live, panggil semua ahli-ahli parlimen yang menyokong Pakatan Harapan ni pergi ke pejabat, sama ada pejabat Yayasan Kepimpinan Perdana milik Tun Dr. Mahathir Mohamad, ataupun pergi pejabat PKR milik Datuk Seri Anwar untuk mereka submit ataupun serahkan SD-SD yang menyokong Pakatan Harapan. Mereka buat. So, janganlah masuk ramai-ramai, masuk seorang-seorang. Satu persatu masuk ke dalam pejabat tersebut dan menandatangani SD tersebut, serahkan kepada, tak tahulah sama ada Datuk Seri Anwar ataupun Tun Mahathir Mohamad, dan mereka kemudiannya berarak ke Istana Negara untuk memohon berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk mereka persembahkan bahawa mereka mempunyai jumlah ahli parlimen yang mencukupi untuk mereka menubuhkan kerajaan dan menumbangkan Perikatan Nasional. Mereka bawa ini, mereka bawa dan mereka buat live, mereka buat FB Live untuk tunjuk kepada rakyat bahawa mereka mempunyai angka yang cukup. Tak perlulah nak tunggu sampai bulan Julai. Tak perlulah nak tunggu sampai sidang Dewan Rakyat pada bulan Julai ini untuk mereka menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka ada jumlah ahli parlimen yang mencukupi untuk mereka menubuhkan kerajaan. Jadi bagi saya, sebenarnya ini semua satu perang psikologi. Mana mungkin mereka ini, ialah kalau ikut sebelum ini mereka hanya mempunyai 107 ahli parlimen dan tiba-tiba number tu naik, angka tu naik pada 129. Maknanya ada pertambahan 22 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang dah lompat, yang dah U-turn pergi sokong Pakatan Harapan. Tak logik. Tak logik kerana takkanlah sampai 22 ahli parlimen Perikatan Nasional yang pada ketika ini telah menjadi kerajaan nak pergi kepada Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan baru. Apakah Sarawak yang sebelum ini dah berikrar tidak akan menyertai mana-mana kerajaan yang bersekongkol dengan DAP akan U-turn, ataupun Sabah, ataupun mana-mana ahli parlimen yang
kononnya tak puas hati dengan Perikatan Nasional, sampai 22 orang akan masuk pada Pakatan Harapan semata-mata untuk menubuhkan sebuah kerajaan baru dengan atas nama Pakatan Harapan yang telah gagal 22 tahun yang lalu, 22 bulan yang lalu dalam mentadbir negara kita ini. Ini tidak logik. Bagi saya ini tidak lebih daripada perang psikologi di kalangan unit-unit penerangan Pakatan Harapan semata-mata untuk menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin berada dalam keadaan lemah. Bila rakyat boleh nampak kerajaan ini lemah, mereka adalah penyokong-penyokong mereka ini masih lagi mempunyai harapan, menaruh harapan untuk kembalinya Pakatan Harapan sebagai kerajaan pada PRU15 akan datang. Tidak lebih pada itu. Mereka nak tunjuk kerajaan yang hari ini lemah dan mereka ini ada peluang, ada ruang lagi untuk naik semula menjadi kerajaan, dan penyokong-penyokong semua jangan lemah semangat dan teruslah menyokong Pakatan Harapan. Tak lebih daripada itu. Tapi bagi saya lah kan, apa susah sangat kalau dah kecoh sangat macam ni, kalau dah keadaan dah semacam genting sangat untuk Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin boleh ambil pendekatan sangat mudah, iaitu jumpa dengan Agong, menasihatkan Agong untuk membubarkan Parlimen dan kita menuju pada PRU15. Dan saya nak kongsi sedikit kat sini bahawa seorang pemimpin DAP, pemimpin atasan DAP, pemimpin tertinggi DAP ni, seorang ni dia telah mengusulkan kepada DAP sebelum ini untuk menjarakkan diri daripada menyokong usul undi tak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana jika Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal ataupun tak menang dalam usul tersebut, maka Agong akan menerima nasihat Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen dan kita menuju pada PRU15. Dan DAP sebenarnya tuan-tuan takut jika berlaku PRU15 pada ketika ini, pada hari ini, bukan kerana COVID, bukan kerana masalah ekonomi, sosial yang diakibatkan oleh COVID, tetapi mereka tahu sokongan rakyat terhadap Pakatan Harapan, terutama DAP pada masa ini sangat-sangat rendah. Bukan saja orang Melayu tidak lagi menyokong DAP ataupun mana-mana parti yang bersekongkol dengan DAP, malah masyarakat Cina dan India juga semakin hilang kepercayaan DAP kerana manifesto yang DAP laung-laungkan dulu tidak dilaksanakan setelah 22 bulan jadi kerajaan. Bukan 2 bulan, 22 bulan jadi kerajaan, hampir 2 tahun jadi kerajaan. Mereka tak tunaikan UEC, mereka tak hapuskan tol, mereka tak buat itu ini dan hanyalah berteriak kononnya mereka sebuah kerajaan yang bagus, dan ini sebenarnya telah mengecewakan bukan saja masyarakat Melayu tetapi juga pengundi Cina dan India yang semakin hilang kepercayaan terhadap Pakatan Harapan dan juga DAP. Jadi, pemimpin DAP ni takut. Dia takut jika kita adakan pilihan raya pada masa sekarang, Pakatan Harapan dan juga DAP akan hanyut, akan mati. Kerana apa? Kerana rakyat, terutama orang Melayu telah nampak bahawa Pakatan Harapan yang didominasi oleh DAP ini tidak akan mampu untuk menjadi kerajaan yang baik dan hanya akan menyebabkan gundah gulana, resah gelisah, huru hara kepada rakyat Malaysia sekiranya mereka diberi peluang untuk menjadi kerajaan semula. Jadi, bagi saya perang psikologi ini, ialah dulu pun pernah buat. Datuk Seri Anwar pernah buat, kata 16 September nak ambil alih kerajaan, kononnya ada jumlah ahli parlimen yang mencukupi dan sebagainya. Ianya tidak lebih daripada sekadar taktik ataupun teknik politik untuk memperlihatkan kepada rakyat bahawa kerajaan yang ada pada hari ini lemah dan mereka ni kononnya mampu untuk menjadi kerajaan semula sekiranya kerajaan Perikatan Nasional ini tumbang. Itu satu perkara. Tapi saya juga nak menyentuh, baru-baru ini kita tengok, saya diminta oleh ramai kawan-kawan sebenarnya untuk mengulas mengenai klip lagu raya yang dinyanyikan oleh beberapa pemimpin DAP termasuk Lim Kok Eng sendiri selaku Setiausaha Agong DAP. Bagi saya, DAP dalam keadaan yang kucak-kacir dan mereka ini cuba nak memperbaikikan imej anti Melayu yang dah memang melekat dengan DAP sejak PRU14 yang lalu. Setelah mereka mentadbir negara 22 bulan yang lalu, mereka telah menampakkan bahawa betapa DAP ini sebuah parti yang resis, chauvinis, dan anti Melayu, anti bahasa Melayu, anti tulisan Jawi dan sebagainya. Dan imej ini telah melekat. Dan mereka cuba nak repair. Mereka cuba nak repair dengan membuat klip-klip video lagu raya ini yang saya, pertama kali saya tengok, saya jadi tergelak. Kerana bukan saja tidak nampak jiwa Melayu dalam lagu tersebut,
yang dinyanyikan oleh beberapa pemimpin DAP ini, malah mereka terpaksa membaca lirik dalam keadaan yang tunggal langgang. Jadi saya tergelak dan saya nak cabar mereka inilah. Saya nak cabar DAP ini, kalau betul-betul mereka nak memperbaiki imej anti Melayu yang melekat kat mereka ini, apa yang mereka melakukan adalah saya cabar mereka minta semua ahli-ahli parlimen, semua adu-adun DAP ambil semula peperiksaan bahasa Melayu peringkat SPM, minta dekat Kementerian Pendidikan untuk mereka semua ambil kerana mereka nak memperbaiki kemahiran berbahasa Melayu mereka agar mereka boleh mengutarakan pandangan isu-isu rakyat di Dewan Rakyat ataupun DUN dengan lebih baik jika mereka menguasai bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi di negara ini. Dan saya yakin, saya sangat yakin jika semua ahli-ahli parlimen ini, semua ada-ada DAP ini mendapat 70% ke atas dalam peperiksaan subjek tersebut, saya berjanji, saya akan stop daripada menyerang DAP, saya akan stop daripada kritik DAP kerana mereka telah mahir dalam bahasa Melayu. Kerana sebelum ini, pada pemerhatian saya, pada pengalaman saya tahu mereka ini langsung tidak mahir, langsung tidak mampu untuk menguasai bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di negara ini. Tengok baru-baru ni klip mesyuarat Pakatan Harapan. Kebanyakannya DAP berbahasa Inggeris. Dan inilah telah berlaku dalam DAP sebelum ini. Mereka tidak mengutamakan langsung bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini. Dan sekaligus mereka melanggar perlembagaan. Dan inilah DAP yang ada. Dan inilah DAP yang harus kita tolak. Sama ada berlaku PRU15 pada masa yang terdekat ataupun dalam masa 3 tahun lagi, kita harus menolak DAP kerana DAP ini sebuah parti yang resis dan tidak akan membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih baik. Itu saja yang saya nak katakan daripada video kali ini. Jadi saya harap semua di luar sana, rakan-rakan di luar sana agar tidak lagi membawa isu-isu kabar angin yang saya rasa agak merepek ini. Dan juga kita kena terus istiqamah, kita kena bertabah, kita kena bersabar untuk kita terus ada sebuah kerajaan tanpa DAP di negara ini, kerana adanya DAP hanya akan mengundang berbagai-bagai masalah, huru-hara, rasa gelisah kepada rakyat di negara ini, terutama sekali orang Melayu. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton video kali ini, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua subscriber dan juga penonton, kepada mereka menonton channel YouTube Dr. Amran, dan saya ucap terima kasih juga kepada mereka yang terus melanggan channel YouTube ini kerana jumlah tersebut semakin bertambah dan saya bersyukur dengan perhatian dan juga sokongan yang diberi oleh tuan-tuan dan puan di luar sana. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.